di bahagian kepala dikujarkan ke Hospital Besar Tuanku Ampar Rahimah. Menurut pihak polis, suspek yang berjaya ditahan 3 jam selepas kejadian berumur 15 tahun. 15 tahun? Dia boleh didakwa di bawah kes Juvana dan Akta kerana menyambung dan cubaan membunuh. Ya Allah, apalah nak jadi dengan dunia kita ni? Apalah diorang ni? Tak takut masuk penjara ke? Belum ambil PMR lagi, dah kena tidur dalam lokap. Ish, mana ada mak bapak suka tengok anak dia masuk penjara? Kita manalah tahu mak bapak budak tu kat mana. Entah kerja overtime ke, apa ke. Ish, macam budak zaman sekarang ni. Alah, mak bapak kita pun kerja juga. Diorang boleh je tengok-tengok dengan kita. Tak boleh cakap juga macam tu, Dek. Kita manalah tahu mak bapak dia macam tu. Manalah tahu depan mak bapak dia okey. Yelah, belakang-belakang diorang curi buat benda yang jahat. Lepas tu, bila polis tangkap anak diorang, tak kepelik benda tu boleh jadi macam tu? Pelik tu dah memanglah. Yang paling tak tahan, mana mak bapak nak letak muka. Habis satu Malaysia tahu anak dia kena tangkap. Yelah, kalau abang lah kan, mesti abang fikir pasal mak bapak kita. Mesti diorang sedih kan bila dapat tahu abang buat benda yang salah. Lebih kurang 10.30 malam, makcik sedang tengok TV. Tiba-tiba terdengar orang ketuk pintu. Kali makcik pun bangun buka pintu. Makcik lihat tengok ada 2 orang anggota polis diri depan pintu rumah makcik. Makcik tanya dia, apa masalah? Apa perlu saya makcik bantu? Tiga tu dia pun diam. Makcik, kami nak bagi tahu. Makcik bawa lah bertenang. Anak makcik tertangkap. Ada kes dada. Jadi dia ada di balai. Kami tahan. Saya pun diam, tak berkata pun. Saya tanya sekali lagi, betul ke berita ni? Dia cakap, memang betul makcik. Tugas kami hanya menyampaikan kepada makcik. Ini dah jadi tanggungjawab kami sebagai anggota polis. Lalu saya pun diam. Dia minta izin untuk pulang dan memberi salam kepada saya. Lalu makcik pun tutup pintu dan duduk atas bangku. Tiga tu, makcik tak dapat bayangkan, tak dapat gambarkan perasaan makcik tiga tu. Sedih ada, pilu ada, tak tahu macam mana. Sebab selama ni anak yang
makcik didik penuh dengan kasih sayang, penuh dengan didikan agama, sopan santun. Tak sangka akan jadi begini. Menurutnya lagi, anaknya tidak menunjukkan sebarang sikap buruk. Cuma sesekali dia perasan anaknya membeli beg sekolah yang berjenama mahal. Dia sangka mungkin hasil daripada duit yang disimpannya. Saat yang paling ditakuti ialah semasa hakim menjatuhkan hukuman. Hadi yang didakwa di bawah Akta Mahkamah Juvana 1947, Akta 90, akhirnya terpaksa tunduk dengan keputusan yang dibuat. Bagaikan tercabut nyawa apabila hakim putuskan Hadi akan dipenjara. Langkahnya tak bermaya waktu itu. Namun digagahi jua memeluk anaknya sebelum dibawa ke sel. Saat yang paling makcik takut ketiga berada di mahkamah. Ke perbicaraan anak makcik dijalankan. Sewaktu nama anak makcik disebut, makcik rasa gemetar, sedih, takut. Makcik tak dapat gambarkan pada waktu itu. Apabila hakim menjatuhkan hukuman di atas anak makcik dengan perasaan yang sebab sedih, pilu, tak dapat makcik gambarkan. Sebagai seorang hamba Allah, makcik terima semua dugaan ini. Mungkin juga ujian dari Allah. Tapi apabila habis bicaraan itu, anak makcik dibawa keluar. Rasa badan ini tak bermanya dah. Tapi makcik gagahi juga untuk berjalan. Apabila makcik minta kepada polis untuk memeluk anak makcik. Tapi ketika itu anak makcik memeluk dengan penuh kasih sayang dan memohon maaf pada makcik. Makcik tak duga semua ini boleh berlaku. Dengan apabila anak makcik. Pernah juga suami isteri ini mengemukakan rayuan supaya hukuman Hadi dapat diringankan sedikit, dan kesemua rayuan mereka ditolak berikutan kes Hadi yang terlalu berat. Atas bukti-bukti yang kukuh, betullah Hadi memiliki dadah jenis heroin dan mengedarnya kepada rakan-rakan sekolah dan orang dewasa. Bila makcik sedar, makcik lihat jiran-jiran ada sekeliling makcik. Dan mereka tanya apa yang berlaku. Makcik dengan perasaan sebab, sedih, pilu, tak dapat makcik berkata apa-apa. Hanya air mata saja yang dapat makcik pamerkan kepada mereka. Hampir 3 bulan makcik tak keluar rumah kerana terlalu malu. Bukan malu kerana anak makcik dipenjarakan, tapi malu dengan kenderan jiran-jiran bahawa makcik tak pandai didik anak. Terlalu manjakan anak, terlalu percayakan anak, hingga tak sedar apa yang anak makcik lakukan ketika itu. Alah, Jangan. Abang, Abang tahu kadar kejualan semakin meningkat kan? Alah. Tapi kan abang bersyukur sebab kita masih boleh fikirkan dan bezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yelah, siapa mak bapak kita? Nak ada orang besarkan kita sampai jadi pandai kan? Betul tu. Kalau boleh, abang nak bangga sama bapak kita. Contohnya, abang nak selamatkan orang. Mana tahu dapat anugerah. Tapi ada ke anugerah macam tu? Lah, mestilah ada. Tu pun tak tahu. Ya. Betul.
Keberaniannya menjadi inspirasi dan kebanggaan bagi rakan-rakan yang sebaya dengannya. Beliau tidak pernah terfikir untuk memiliki sebarang anugerah dengan hanya menyelamatkan orang dari kesusahan. Baginya hanya satu, niat untuk membantu. Insiden yang berlaku tahun lepas menjadikannya seorang pahlawan cilik di era moden. Nama saya Muhammad Firdaus bin Haris. Saya berumur 14 tahun. Saya ialah penerima pingaan tuah di negara ini. Inilah wajah wiranegara yang menjadi kebanggaan ibu bapanya. Sikapnya yang berani menjadi sebutan sehingga kini. Pada cuti sekolah 2 tahun yang lepas, saya dan keluarga pergi bercuti di Port Dickson. Pada sebelah malam, saya dan seorang kawan pergi bermandi di kolam tersebut. Sebab tu bermandi, tiba-tiba saya ternampak seorang budak terjatuh di kolam tersebut. Tanpa berfikir panjang, saya terus pergi menyelamatkan budak tersebut. Walaupun saya tak tahu berenang langsung, tapi saya berpaut pada sebatang tiang dan terus menarik rambutnya hingga ke permukaan. Sewaktu keadaan semua sudah reda, budak itu kelihatan lemah dan dia muntah air. Kemudian saya dan rakan saya bawa budak tu pergi ke pangkuan ibu bapanya. Waktu tu tak ada seorang pun. Yang ada hanya saya dan rakan saya. Saya terdengar macam orang terjatuh dalam kolam. Saya berpaut pada sebatang tiang dan menarik rambutnya hingga ke permukaan. Waktu tu tak ada siapa-siapa, cuma saya dan rakan saya. Budak tu dalam keadaan lemah dan dia muntah-muntah air. Tiada bantuan. Saya dan rakan saya bawa budak tu ke pangkuan ibu bapanya. Pada awalnya, beliau tidak mengetahui akan kewujudan anugerah ini. Setelah keberaniannya mendapat perhatian lensa kamera dan para wartawan, akhirnya beliau dipanggil menghadap Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong untuk menerima pingat yang tidak dijangkanya itu. Pingat yang sama juga telah diterima oleh Muhammad Nur bin Osman yang berasal dari Terengganu pada 22 Oktober 1960. Dalam tragedi yang sama, beliau berjaya dalam cubaan menyelamatkan 2 orang kanak-kanak yang hampir lemas di Sungai Losong, Feri Terengganu. Satu-satunya penerima kanak-kanak perempuan, Rusnah binti Aksah, turut menunjukkan keberaniannya menyelamatkan seorang kanak-kanak Cina di Sungai Semenyih, Selangor. Beliau telah menerima anugerah ini pada tahun 1961. Lantaran keberanian dan rasa tanggungjawab kepada masyarakat, pihak kerajaan telah bersepakat untuk menganugerahkan pingat ini bagi mengenang jasa dan keberanian kanak-kanak seperti mereka bertiga. Bagi pahlawan cilik ini, tindakan yang tak diduga itu akan mendorong rakan-rakan maupun orang dewasa untuk turut memikul tanggungjawab kepada masyarakat, negara dan seterusnya menjulang martabat keluarga. Yang penting, sikap berani itu perlu disusuli dengan hati yang ikhlas agar setiap pekerjaan mendapat keberkatan yang maha agung. Kan adik dah kata, mesti ada punya. Kalau macam tu lagi semangat lah abang nak tolong orang kan. Yelah, adik pun tak nak buat benda yang jahat-jahat. Malukan keluarga je kan? Macam ada satu perumpamaan tu. Kerana nilai setitik... Itu pun tak tahu. Kerana nilai sikit, rosak susu sebelanga. Oh, pandai juga abang ni kan? Apa lagi perumpamaan yang abang tahu? Sekejap, abang fikir. Tak lapuk ditelan zaman, begitulah keindahan bahasa yang saban hari diungkapkan. Pepatah orang dulu-dulu dicipta untuk menggambarkan sikap seseorang sama ada baik maupun sebaliknya. Penggunaannya jelas sekali kekal sehingga ke hari ini. Terdapat peribahasa yang menyatakan hakikat peribahasa itu sendiri.
iaitu peribahasa yang berbunyi tak lapuk ditelan zaman. Itu bermakna hakikat peribahasa tidak tamat pada satu-satu zaman sahaja, tapi berterusan daripada dekad ke dekad, daripada abad ke abad. Jadi itu ialah hakikat peribahasa yang berbunyi kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Ini adalah salah satu peribahasa yang menyatakan maruah dan kepribadian seseorang. Jika seseorang itu memaparkan sesuatu yang buruk dan dia pula mewakili masyarakatnya, maka seluruh masyarakat itu menjadi buruk kerana perbuatannya. Atau kalau tidak seluruh masyarakat pun, kelompoknya dapat tumpang merasakan keburukan yang dibawa oleh seseorang itu. Itu kerana nila setitik rosak susu sebelanga. Seekor kerbau membawa lumpur, kesemuanya terpanik. Jadi ini adalah peribahasa yang berkaitan dengan yang pertama tadi, iaitu ada seorang saja yang membawa keburukan, orang lain dalam kelompoknya mendapat nama yang buruk bersama-sama dengan dirinya yang berbuat keburukan itu. Jadi peribahasa-peribahasa ini adalah peribahasa yang berkaitan dengan maruah. Kita lihat peribahasa seterusnya, iaitu marahkan nyamuk, kelambu dibakar. Ini tidaklah langsung pada persoalan maruah, tetapi ini berkaitan dengan kepribadian juga, iaitu seseorang yang panas baran, yang bertindak emosional, terlalu memarahi seseorang atau sekelompok orang, sehingga kemarahannya itu merosakkan keseluruhan. Padahal yang dimarahinya ialah satu bahagian sahaja atau seorang saja. Jadi peribahasa ini juga patut menjadi pegangan supaya orang tidak berbuat seperti itu, orang tidak bertindak seperti itu. Menepuk air di dulang, terpercik ke muka sendiri. Ini adalah satu peribahasa yang menyatakan bahawa tindakan kita untuk mengenakan orang lain, untuk memburukkan orang lain, akhirnya tindakan itu berbalik kepada diri kita sendiri. Jadi kalau kita tepuk air di dulang, terpercik ke muka. Keinsapan seorang pengembara yang disisihkan lebih bernilai daripada emas. Ini adalah peribahasa Cina. Dalam peribahasa ini menyatakan bahawa jika sekiranya kita insaf akan perbuatan-perbuatan kita yang lalu, maka keinsapan itu menyebabkan kita berubah dan hasil perubahan itu nilainya sangat tinggi. Jadi seseorang yang berbuat sesuatu yang buruk pada masa lalu, jika dia insaf, keinsapannya sendiri, keinsapan itu sendiri menjadikan satu hasil baginya yang tidak ternilai. Daripada pembicaraan itu, kita dapat melihat bahawa peribahasa amat berguna kepada sesuatu masyarakat. Itulah sebabnya masyarakat mencipta peribahasa. Perhatikan apa-apa yang kita bincangkan tadi, kita dapati bahawa maruah harus dijagai, kepribadian harus dijagai. Jika sekiranya kita tidak menjaga maruah kita dan kita tidak menjaga kepribadian kita, akhirnya kita akan menghadapi kecelakaan dalam kehidupan. Tetapi jika maruah dijaga, seperti yang disebutkan dalam peribahasa-peribahasa yang kita bicarakan tadi, maka pada akhirnya kita akan berjaya menjadi orang baik-baik dan orang yang sesuai dengan masyarakat. Oh, barulah adik tahu. Banyak lagi perumpamaan yang termasuk macam tu, kan? Adik tahu tak? Kalau abang dapat anugerah, abang nak letak anugerah tu kat sekolah. Kat kantin, kat pusat sumber, kat... Nak menunjuk-nunjuk lah tu. Bukan nak menunjuk, abang nak bagi pelajar-pelajar lain pun bersaing dapatkan anugerah tu. Oh, tak apalah. Yang penting kita dah pelajari satu yang berguna hari ni, kan? Betul.